Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pelajar-pelajar sekalian. Sebelum ni kita dah belajar mengenai unit 7 kecergasan fizikal, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Saya dah terangkan mengenai unit 7 ni, dari kecergasan fizikal masuk kecergasan, kemudian kapasiti aerobik, kekuatan dan daya tahan otot, kelenturan, komposisi badan dan juga prinsip fit. Sekarang kita akan masuk pada tajuk kapasiti aerobik. Tajuk baru lah, muka surat 106 pada buku teks kamu. Jadi kita tengok apa itu kapasiti aerobik. Okey, kalau kita tengok pada ayat ni, dia kata kapasiti aerobik ialah keupayaan individu untuk kekal melakukan sesuatu aktiviti yang menggunakan tenaga aerobik dalam satu tempoh masa. Maknanya kat sini menggunakan tenaga aerobik berpanjangan. Aktiviti menggunakan tenaga dalam suatu tempoh masa. Maksud dia kat sini dalam tempoh satu masa yang berpanjangan. Okey, kalau kita tengok aerobik ni lebih kurang macam ni lah. Dia ada contoh, dia bagi contoh berjoging dan juga senam aerobik. Bila kita sebut senam aerobik ni dalam satu tempoh jangka masa yang lama, lebih daripada 30 minit. Okey, individu yang mempunyai tahap kapasiti aerobik yang baik mampu melakukan aktiviti fizikal untuk tempoh yang lama sebelum lesu. Okey, ni dia kata sama juga macam tadi, melakukan aktiviti fizikal dalam tempoh yang lama sebelum lesu. Antara aktiviti yang dapat membantu meningkatkan kapasiti aerobik ialah berjoging dan juga senam aerobik. Maknanya kat sini dia bagi contoh juga aktiviti yang dapat membantu meningkatkan kapasiti aerobik. Okey, jadi kita tengok di bawah tajuk kecergasan ni, dia kata kat sini sebelum memulakan senaman untuk meningkatkan kapasiti aerobik, kita perlu mengira kadar nadi rehat dan kadar nadi maksimum untuk mendapatkan kadar nadi latihan. Formula Carbonen boleh digunakan untuk mengira kadar nadi latihan. Okey, kat sini dia bagi contoh lah. Untuk mendapatkan bacaan kadar nadi rehat yang tepat, ambil denyutan nadi pada waktu pagi sewaktu bangun daripada tidur. Maknanya kat sini kamu tak buat apa-apa pun, aktiviti time tu lah paling tepat untuk kamu dapatkan kadar nadi rehat kamu. Pasal apa? Sebab bila kamu tidur, baru bangkit tidur tu, bangun tu, kamu tak buat apa lagi kan, baru terjaga daripada tidur, kamu ambilkan kadar nadi kamu. Okey, untuk dapatkan kadar nadi rehat yang tepat, dapatkan bacaan untuk beberapa hari secara berturut-turut selama 60 saat ataupun 1 minit pada tiap bacaan. Okey, macam mana kita nak dapatkan kadar nadi maksimum kamu? Yang ni bacaan bagi kadar nadi rehat lah. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak dapatkan kadar nadi maksimum. Paling senang sekali yang ni. Contoh pengiraan kadar nadi maksimum bagi murid tingkatan 1 yang berumur 13 tahun, iaitu kadar nadi maksimum 220. Okey, kadar nadi maksimum 220 tolak dengan umur kamu 13 tahun. Jadi dapatlah 207 bacaan untuk seminit. Okey, saya ulang 220 tolak dengan umur kamu 13 tahun, maknanya 207 seminit kadar nadi maksimum kamu. Okey, cara mengira kadar nadi latihan pula. Kadar nadi latihan sama dengan kadar nadi maksimum tadi, 220 tolak umur kamu 13, dapat 207, tolak kadar nadi rehat kamu, kemudian kali dengan intensiti latihan tambah kadar nadi rehat. Okey, ni dia bagi ni lah catatan bagi ayat di atas ni. KNM kadar nadi maksimum, KNR kadar nadi rehat, DSM denyutan seminit. Okey, kita sambung muka surat seterusnya, 107. Okey, bagaimana untuk mengira kadar nadi latihan? Okey, ni dia abang dah, saya berumur 13 tahun. Kadar nadi rehat saya ialah 62 denyutan seminit. Intensiti latihan yang perlu saya lakukan ialah 70%. Kirakan kadar nadi latihan untuk saya.
Okey, kira kadar nadi latihan anda sekiranya intensiti latihan adalah 70%. Kalau kamu nak lakukan intensiti latihan 70% lah, ada yang 65%, ada yang 60%. Jadi ni dia punya ni lah jadual untuk kiraan kadar nadi latihan. Okey, kita tengok zon latihan mengikut intensiti. Intensiti yang sangat tinggi adalah pada kadar nadi 90 hingga 100%. Maknanya kat sini atlet dan juga yang sukan berprestasi tinggi je yang melakukan ni pada kadar 90 hingga 100%. Okey, contoh macam olahraga lah, kalau dia buat larian 100 meter, dia punya kadar nadi latihan dia mestilah 90 hingga ke 100% kan. Sebab dalam olahraga ni bila dalam sukan larian mestilah menggunakan intensiti latihan yang tinggi. Kemudian intensiti tinggi kadar nadi pada latihan 80% hingga 90% daripada kadar nadi maksimum. Kadar nadi maksimum ni 220, tolak dengan umur lah. Kalau kata umur atlet tu 17 tahun, jadi 220 tolak 17, jadi 203. Okey, meningkatkan kapasiti prestasi maksimum. Okey, intensiti sederhana kadar nadi latihan pada kadar 70% hingga 80% daripada kadar nadi maksimum bertujuan untuk meningkatkan tahap kecergasan aerobik. Okey, ni bawah tajuk kecergasan aerobik. Jadi inilah kadar nadi yang patutnya kita buat untuk tajuk ni. Kemudian intensiti rendah latihan ringkas bertujuan untuk pengurusan berat badan dan pemulihan. Kadar nadi latihan yang sesuai ialah pada kadar 60 hingga 70% daripada kadar nadi maksimum. Intensiti sangat rendah bagi individu yang baru melakukan latihan fizikal. Maknanya dia betul-betul baru nak buat latihan fizikal ni, jadi dia pada kadar 50 hingga 60% daripada kadar nadi maksimum. Okey, kita tengok untuk bagaimana kita nak tahu. Kita dah belajar mengenai kadar nadi ni. Jadi sebentar lagi saya akan bagi cara-cara untuk kita kena pasti di mana tempat untuk kita dapatkan kadar nadi tu. Kalau macam ni, gambar ni dia tunjukkan pada pergelangan tangan, dan satu lagi pada pangkal leher kamu tu. Kejap lagi saya akan masukkan juga video bagaimana kita nak dapatkan tempat untuk kita ambil kadar nadi tu. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita sambung pada masa akan datang. Apa-apa pertanyaan kamu boleh tanya dalam grup Telegram kita. Itu saja, sekian, terima kasih.